Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Aiman dan hari ini saya ingin kongsikan satu tips ataupun sedikit tips berkenaan dengan pengurusan keuangan. Baik, seperti yang kita semua sudah tahu, bagi yang bekerja secara tetap seperti bekerja di syarikat-syarikat, bekerja dengan di kilang-kilang dan sebagainya, mereka mempunyai gaji tetap. Maknanya setiap hujung bulan mereka akan dapat gaji. Sama ada 2,000 ke, 3,000 ke, 5,000 ke, 6,000 ke, itulah gaji mereka. Dan mereka akan dapat setiap bulan angka yang lebih kurang sama. Okay, jadi dengan gaji itulah mereka buat untuk bayar bil, bayar hutang kereta, hutang pendidikan, buat perbelanjaan keluarga, simpanan, perlindungan dan sebagainya. Okey. Itu yang bekerja secara tetap. Tapi ada juga yang bekerja secara sendiri ataupun bekerja sendiri kita panggil. Seperti sebagai contoh golongan artis, pemilik penjagaan, kontraktor dan sebagainya. Okay, jadi biasanya yang bekerja sendiri ni mereka tidak mendapat gaji yang begitu tetap. Tetapi gaji yang mereka dapat tu ataupun duit yang mereka dapat tu ataupun pendapatan mereka itu biasanya lebih tinggi berbanding orang yang bekerja tetap ni. Sebagai contoh, kalau kerja tetap ni mungkin dapat 5,000, 6,000 sebulan. Tapi yang bekerja sendiri ni mungkin sekali kerja mereka buat, mereka dapat 60,000, 70,000 sebagai contoh. Okey. Jadi bila dah dapat duit yang maknanya sekali dapat banyak ni, macam-macam lah bermain di fikiran. Nak beli itu, nak beli ini, nak pakai kereta mewah, nak beli baju mahal, nak melancong sana, melancong sini dan sebagainya. Tetapi ada segelintir daripada mereka ni yang berbelanja tidak memikirkan masa hadapan. Maknanya mereka belanja tak mikir masa hadapan kerana mereka anggap yang mereka akan ada job lah akan datang, sentiasa akan ada job. Tapi sebenarnya sikap ini akan menjerat diri mereka sebenarnya. Okey. Menjerat macam mana tu? Macam mana mereka nak menjerat diri mereka tu? Sebagai contoh, seperti apa yang berlaku sekarang ni, iaitu kita satu dunia dilanda wabak COVID-19 dan kita semua kena duduk kat rumah. Dan apabila kita semua kena duduk kat rumah dan kebanyakan daripada orang-orang yang bekerja sendiri ni tak dapat melakukan kerja mereka dan terputuslah pendapatan mereka pada waktu ini. Sebagai contoh, golongan artis ataupun siapa-siapa sajalah yang bekerja melibatkan dengan orang lain. Okey. Jadi, untuk nak mengelakkan perkara itu, jadi saya nak berkongsikanlah sedikit tips berkenaan dengan pengurusan keuangan. Maknanya tips ni bukannya kita tak tahu. Sebenarnya tips ni semua orang tahu. Tapi kita manusia perlu sentiasa diingatkan. Okay. Jadi tanpa kita membuang masa daripada saya merepek banyak lagi, jadi marilah kita pergi ke tipsnya. Okay. Jadi tips yang pertama ialah apabila kita ni bagi yang bekerja sendiri ni lah, yang dapat pendapatan banyak ni, okay, apabila selesai satu job ataupun selesai satu pekerjaan, maka akan dapat pulangannya, akan dapat habuannya kan. Okay, jadi sebagai contoh golongan artis lah, kita namakan artis ni ialah Aiman. Okey. Jadi Aiman seorang artis dan dia dah berlakon filem box office. Jadi dia mendapat lebih kurang, jadi hasil daripada filem itu dia mendapat lebih kurang 60,000. Okey, dapat 60,000. Terus masuk dalam akaun bank dia. Okey. Jadi apa yang dia perlu buat? Dia dapat 60,000 tu. Okey, jadi hak Aiman ni tadi kena bahagikan 60,000 tu kepada 12 bulan. Maknanya sebulan ada 5,000. Jadi dalam bulan, contohnya bulan April, dalam bulan April tu gunakan duit itu saja. Maknanya bulan April ada 5,000, gunakan duit 5,000 tu saja. Sebab dah dibahagikan untuk 12 bulan kan, jadi sebulan dapat 5,000. Okay, jadi pada bulan April gunakan duit yang 5,000 saja. Jangan usik duit yang lain. Sebab nak memastikan si Aiman ni tadi ada duit setiap bulan. Macam tu. Okey. Tapi misal katalah si Aiman dia dapat 60,000 tu, dia nak menunaikan umrah.
ataupun nak pergi melancong. Tak kisahlah dia nak buat apa sekalipun, nak beli motor ke apa ke kan. Okey, kita ambil contoh dia nak pergi buat umrah. Okey, jadi asingkan duit nak pergi buat umrah tu siap-siap mungkin 15,000 ke kan. Umrah termasuk dengan pembelanjaan nak beli kurma ke apa. Okey, asingkan siap-siap. Duit tu dan selebihnya 45,000 tu tadi bahagikan 12 bulan. Macam tu lah. Maknanya dia dapat duit yang banyak tu terus bahagikan. Sebabnya dia nak mendidik kita, nak mendisiplin kita agar kita berbelanja dengan lebih berhemah. Supaya kita tak terlalu berbelanja besar lah. Maknanya setiap bulan kita ada pendapatan. Okey. Jadi mungkin ada orang cakap, alah kalau nak bagi setiap bulan ni mesti fikir 5,000 boleh buat beli apa je kan. Okey. Tapi sebenarnya kalau yang bekerja sendiri ni kebiasaannya sudah tentulah akan ada 5-6 job dalam setahun ataupun 10-20 job setahun kan. Sebagai artis banyak job kan. Ada filem tu, filem ni, drama tu, drama ni. Ada juga yang sponsor iklan. Jadi kan setiap daripada itu kan mempunyai keuangan yang tersendiri. Mempunyai pendapatan yang tersendiri. Jadi setiap kali dapat income, hasil daripada kerja, terus bagikan. Jadi bagikan setiap bulan selama 12 bulan. Okey, jadi kan duit bulanan tu kan dia akan jadi lebih banyak. So bolehlah berbelanja dengan lebih banyak lah macam tu. Okey. Itu tips yang pertama. Okey, tips yang kedua ialah kita kena sediakan duit kecemasan. Okey, biasa orang cakap lah, simpanan sangat penting. Betul, simpanan memang sangat penting. Tapi selain daripada simpanan, kita juga kena ada duit kecemasan. Okay, duit kecemasan ni apa? Duit kecemasan ni ialah duit yang kita tak gunakan, tapi akan gunakan ketika kita berada dalam kecemasan ataupun kita berada dalam sesuatu yang betul-betul kita sangat perlukan duit. Jadi duit kecemasan itulah akan menyelamatkan kita. Jadi maknanya duit kecemasan tu kita simpan tapi kita tak usik lah duit tu. Macam tu. Kita akan usik duit tu apabila kita ada kecemasan. Itulah duit kecemasan. Berbeza dengan duit simpanan. Macam tu. Biasa kalau duit simpanan kan macam-macam lah. Kita simpan duit, kita nak beli itulah, kita nak beli inilah, kita nak melancong lah kan. Menerusi duit simpanan itu kan. Tapi kalau duit kecemasan ni lain. Berbeza. Jadi maknanya setiap orang kena ada duit kecemasan. Macam mana? Maknanya macam tadi kan kita dah bahagikan 60,000 tadi itu kepada 12 bulan. Jadi dalam duit sebulan 5,000 tu keluarkan sikit. Maknanya 200 ke apa, simpan untuk kecemasan. Macam tu. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini. Maknanya dalam pengurusan kewangan, dua perkara ini saya cadangkanlah kepada kita semua. Saya cadangkan iaitu apabila dapat duit je, kita bahagikan duit itu sebanyak kepada 12 bulan. Dan tips kedua ialah kita sediakan duit kecemasan. Ini maknanya ini khas untuk yang bekerja sendirilah. Sebab kalau yang bekerja tetap ni, mereka memang dah ada pendapatan tetap setiap bulan. Macam tu. Tapi ini maknanya perkongsian saya ni khusus kepada yang bekerja sendiri. Okey. Tapi seperti biasalah, sudah pasti akan ada tips-tips lain yang lebih hebat lagi ataupun yang lebih bernas lagi. Tapi sebenarnya daripada tips ni, kita akan fikir lebih banyak lagi tips lain yang boleh kita buat untuk kita uruskan keuangan kita. Jadi makna kata, apa saja tips kita boleh gunakan, yang penting ia dah mampu menyelamatkan kita dalam untuk kita teruskan kehidupan. Jadi tak adalah sibuk cakap kita tak ada duit lah, apalah, bila berlaku keadaan macam ni, ada bencana, tak ada duit lah, tak ada job lah, itu dan ini. Jadi kita boleh elakkan perkara ini. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berjumpa lagi di video akan datang.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.